uh, masuk jurusan kejuruteraan awam. So, semua ni dari mana? Sebab saya nampak banyak yang ada Chinese, ada yang non-Malay. Ada yang dari Sabah Sarawak juga ke? Dari mana semua? Dari mana? Asal mana? Melaka. Melaka. Boleh balik balik tiap minggu dekat Kelantan. Kelantan jauhnya. Tak boleh nak balik selalu. Kelantan juga. Kelantan. Johor. Johor. Johor tu hari Minggu terus balik. Ya ke? Faham. Mana? Pahang. 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 Ya, faham. Pahang. Pahang tak jauh mana ni? Tu semua dah lunch ya? Dah. Dah. Ada yang tak makan ke hari ni? Kena makanlah juga ya, sikit pun. So, macam mana Pagoh best tak? Okey lah. Macam dekat mana je tu? Dekat mana tu? Boleh tahan lah. Oh, dah jalan-jalan Pagoh? Dah. Dah. Kat mana? Pergi mana? Panas, Pagoh? panas. Panas? Oh, panas tu biasa. Panas tu biasa. Kat sini tak panas bukan Pagoh. Kat mana? Dah pernah dah jalan-jalan mana dah Pagoh? Jalan-jalan 7E. Oh, okey. Tempat makan tu biasa. Ni yang minat mamak ni mesti bukan kat sini sangat ni. Dia luar dari Johor ni. So, semua ada dapat tak modul untuk kelas kompetensi Microsoft Excel? Tak ada sih. Tak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya, ni guru 6 kan? Guru 6. Okey. Saya bagi slide. So, saya bagi dekat dalam WhatsApp Okey. Okey. Saya menunggu lagi beberapa orang pelajar. Ada yang dari grup ni berhenti ke, kena kuarantin ke? Kat dalam senarai attendance saya ada 30. Okey. Semua dapat tengok saya ada bagi slide untuk Microsoft Excel. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk ni.
Okay, saya nak tahu semua sekarang pakai Microsoft apa dekat laptop masing-masing? Microsoft 2010 ke Microsoft 2006 Saya ke punya 2016. 2016. Boleh. 2020. Ada yang pakai paling latest. Paling latest dia Office 365. Ah, Office punya. Microsoft Office. Ya. Microsoft Office 365. So kita tengok ada tak dalam ni. Link yang saya bagi tu, siapa yang tak ada latest punya Word, Excel, PowerPoint boleh download free under institution lah, under UTHM punya. Nanti boleh scroll dekat bawah. Saya tunjuk kejap saya tunjuk ni. Okay, scroll kat bawah, dekat sini dia tunjuk for a student to get their ID, please klik yang ni. Nanti boleh dapatkan secara percuma full version semua Microsoft Office. Kat sini. Nanti masukkan saja email siswa masing-masing lah. AA20 apa-apa at siswa.uthm.edu.my. Nanti klik get started, isikan form yang dia nak lah. Lepas tu ada yang tanya teacher ke student lah, student mode. So dia available full version sampai habis pengajian lah. Kalau 3 tahun kat sini 3 tahun. Okay. Boleh lah, nanti lepas ni dapat download free untuk Microsoft Office yang latest ni lah. So kita ada lagi lebih kurang 2 orang lagi 2 orang lagi. Nabila. Saya nak tengok. Muhammad Syafiq Ikwan. Ada kat sini? Saya Puan. Nak minta baca doa boleh? Baca doa pembuka belajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah minkum. Terima kasih ya. Terima kasih banyak bacakan doa. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat petang. Terima kasih hadir kelas online untuk modul kompetensi Microsoft Excel petang ni ya. So sebagai makluman saya ulang balik lah, saya ada bagi link untuk free download Microsoft Office yang latest version lah. Office 365 Bagi siapa yang nak install, boleh install. Bagi siapa yang tak ada, boleh install jugalah. Saya galakkan lah sebab benda ni
kita boleh guna lifetime sampai habis pengajian. Okey, saya mulakanlah kita punya sesi kelas kita. So, kita tengok kita punya Excel sheet hari ni ya. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Juliana binti Muhammad daripada PPD, Pusat Pengajian Diploma, dari Jabatan Teknologi Maklumat. Bidang saya lebih kepada multimedia lah, IT multimedia. So, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh message saya di WhatsApp group ataupun boleh emailkan ke sini lah. Ni email rasmi saya. So, jika siapa yang belum buat survey yang masih sebelum ni boleh buat survey. Ni siapa yang belum lah, masih belum buat. Boleh buatlah survey ni. Bendanya sama macam kelas yang sebelum ni ya. Okey, boleh respon. Sekarang saya dekat slide ke kat mana? Slide. Okay, very good. Right, hari ni kita akan tengok apa yang kita akan belajar dalam Microsoft Excel ni lah. So basically kita akan tengok, kita akan isi data, kita akan simpan data, kita akan tahu tentang tools yang kita guna, mana lajur, mana baris, kita guna simple basic formula, okay, dan macam-macam lah. Kat sini kita boleh juga guna macam-macam carta lah, carta bar, carta pie dan sebagainya. So di akhir pengajian awak untuk modul komputasi ni, awak akan dapat aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel dan akan datang Microsoft PowerPoint. Okay. So yang ni adalah contoh bahagian Excel. Apa yang boleh kita buat dekat Excel ni lah. Maknanya kita boleh isi data. Contoh macam kalau awak boleh pergi kat lab isi data konkrit. Data konkrit, konkritnya saiz berapa, berat berapa, ketumpatan berapa. So data-data tu awak boleh isi guna Excel dengan lebih cepat lah dan dia boleh calculate simple formula untuk awak semualah. Okay. Okay, ni contoh Excel ni. Macam-macam data lah. Bukan selain data maklumat tentang makanan ke produk, kita juga boleh isi data yang macam saya cakap tadi lah. Awak ada pergi lab kan, ada pergi buat eksperimen tentang konkrit kan, atau macam-macam material lagi lah. Okay. Next, awak boleh produce chart macam yang saya cakap tadi pula. Directly boleh produce daripada jadual kepada chart. Okay. Dan dia boleh tolong kita kirakan data-data kita secara terperinci dan cepat. Kita tak perlu gunakan cara manual lah untuk kita buka kalkulator kita dan kita kira. Okay. So saya minta masing-masing buka Excel. Sebaiknya guna Excel. Gunakan Excel berbanding WPS tu lah. WPS tu kalau siapa yang tak ada sangat boleh guna. Nanti lepas ni boleh download free yang saya bagi link tadi. So kita punya Excel pergi pada blank workbook kita So ni kita punya worksheet dalam Excel. Kita ada toolbar, formula bar, ada column row. Okey, bila saya sebut column dengan row, kat sini awak kena familiar lah. Column yang panjang-panjang ni lah. Dia ke bawah.
Kalau roh, dia melintang lah. Macam ni Okey. So yang ni untuk pengetahuan lah bagi siapa-siapa yang ada guna Microsoft 365. Dia ada Quick Access Toolbar. Dia macam toolbar tapi dia ada lagi Quick Access Toolbar dekat atas lagi. So dekat atas dia macam contoh dekat sini saya buka Ini contohnya katakan awak nak gunakan tools yang familiar, yang selalu awak gunakan. Mungkin awak akan gunakan new file. Mungkin awak boleh klik tambah dekat sini. Okay. So awak boleh tambahkan lagi. Apa lagi customize quick access toolbar yang boleh gunakan kat dalam ni Boleh customize lah. Okay. Saya harap saya campur bahasa ni masing-masing boleh faham So setakat ni semua boleh faham? Boleh. Alright, okay. Cik baik tak tidur Petang sikit biasa mungkinlah mata dah layu sikit. Okay, kita next kepada worksheet, workbook kita lah. So macam kalau kata minggu lalu awak ada belajar Microsoft Word kan. Dia ada sheet dia by muka surat. So dekat Excel ni pun adalah. Dia sheets by sheets lah. Dia ada dekat bawah ni. Below ni Sheet 1, sheet 2. Adakah awak ada banyak data-data lab yang awak kena simpan? Kan? Ada konkret lah, ada apa lagi data dekat lab awak tu. Awak ada kena buat eksperimen apa selalu? Saya dah sebut konkret je lah saya ingat. TAR, ketupatan TAR. Kan? Macam-macam lagi lah nanti kalau awak dekat lab nanti kan. So awak boleh isikan macam-macam data kat dalam worksheet Excel lah. Banyak, boleh isi banyak kat sini. Okay. Alright. Untuk hari ni saya nak awak buat latih tulis sikit lah. Okay. Kita type sikit petang-petang ni. Masing-masing minta type dekat Excel masing-masing data untuk produk ni. Okay. So boleh mulakan lah. Okay, make sure semua type tau. Saya bagi ni lah. Sama je. Okay. Boleh mulalah. Boleh menaik. Sambil tu, boleh tak masing-masing on dia punya kamera. Wow, dia tunjuk dia punya worksheet. Bagus, bagus, bagus.
Sebenarnya saya nak tengok muka, bukan nak tengok worksheet dia buat. Yang lain makna senyap je. Muhammad Syafiq Ikhwan, Muhammad Surifuddin dan Kailun. Lagi ni siapa ni? Nur Ain Rustam. Syafiq Ikhwan ni. Alright. Okay. So, yang saya minta type tu ada juga dalam slide yang saya bagi ya. Nur Nazifah. Nak tengok slide saya ke? Ada juga dalam WhatsApp saya bagi. Sekejap ya, saya buka balik.
Boleh respon kat saya. Semua nampak slide saya tunjuk. Nampak. Nampak. Nampak Wan. Okay. Okay, okay. Nampak okay, good. Saya tengok belum apa-apa. Dah serabut juga tu muka tu.
So boleh update kat saya dah type sampai mana? Dah siap. Dah siap? Dah habis. Alright. Okay, saya teruskan So ni contoh lah, contoh data untuk satu company lah. Company tu dia jual pelbagai produk makanan dan minuman lah. Contoh-contoh dia seperti yang terkandung kat dalam slide ni lah. So kita boleh tengok kat sini data-data ni company ni simpan dalam Excel lah. Dia gunakan Excel sepenuhnya untuk dia dapatkan data yang terkini, simpan data, tengok baki produk dia tinggal banyak mana, harga terkini, harga pasaran dan sebagainya lah Macam contoh dekat sini. So, okay. Apa beza Word dengan Excel ni? Excel ni dia senang terus kita boleh isi kat dalam form yang dia dah letak dekat table dia tu lah. Yang ada row dengan column. Okay. Selain pada tu, kalau kita nak table kita ni standard, okay, kita mesti letakkan border lah atau table pada kita punya data kita lah Contoh macam ni. Okay, katakan kalau kita nak print. Okay, saya tunjuk balik lagi sekali. Katakan kita nak print data yang kita type tadi. Okay, kita tengok kat sini. Saya tunjuk kat sini. Okay, ni data yang kita nak print. Kalau kita tak letak border atau table padanya, so dia blank lah. Dia tak ada kotak pada data kita. Yang nampak macam serabut lah. So kita kena buat satu border pada dia atau table lah. Okay, macam nak buat tu, kita select data kita ni. Macam ni, kita guna mouse, kita select data. And then kita pergi pada bahagian font ni. Kita pergi kat font ni, kita gunakan border. So border ni awak boleh pilih lah. Nak all borders ke, nak outside borders ke, nak tick di luar ke dan sebagainya lah. Okay, macam ni. Contohnya macam ni. Ni all borders. And then saya nak dia lebih tebal kat luar. Dan lebih tebal dekat tajuk. Macam ni. So bila kita nak print, so kita dapatlah data kita yang tersusun lah kat sini. Okay, boleh nampak situ Okay. So nak adjust besar row dengan column. Kat sini kita boleh adjust berapa besar row and column yang kita nak lah kat sini. Contoh kalau kita nak buat kat semua, kita kena select all lah kat sini. Kita kena select by row. Kalau kita select saja kat sini, function untuk kita right click dia tak ada lah. So kita kena select dekat area row. Pilih row ni, awak select dari nombor 4 sampai nombor 14. And then right click lah. Right click function untuk row height. Okay, ketebalan atau kebesaran dia tu boleh ditentukan kat sini lah. Contoh 20. Macam ni Okay, boleh Okay, ada masalah? Boleh bagi tahu saya? Semua okey?
Okey. Okey. Alright. So next, kita nak ada satu warna yang berbeza lah dekat kita punya tajuk subtajuk ni lah. So kat mana kita nak ambil? Paling cepat kita pergi dekat sini jugalah, kat font. Kita pilih fill color. Fill color ni untuk setiap kotak yang kita nak warnakan. Contoh warna kuning lah. Kita boleh juga pilih warna selain warna yang kita nak. Contoh macam ni sini. So, bolehlah pilih warna apa yang kita nak. Kita juga boleh standardkan kita punya jadual kita. Kita nak dia ke tengah ke kiri ke kanan ke So kita boleh select kita punya row and then kita standardkan dia, align dia. Nak middle ke, nak top ke, nak bottom ke. And then kita nak dia maybe center atau certain yang center. Okay, contoh macam ni. Untuk column B, kita nak dia center. Dan column D. Column price dan expiry date pun sama. Itulah. Atau column price kita nak dia align sebelah kiri. Contoh, okay. Tapi tajuk dia nak tengah. Okay. Okay, boleh Alright. Okay. Okay, katakan dekat setiap produk ni kita nak letak senarai nama dekat produk ni. Contoh Any Syrup. Kita ada banyak produk sirap kita nak senaraikan. Tapi kita nak senaraikan dekat satu kolom tu saja, satu row itu sahaja. Okey, masing-masing boleh ikutlah macam mana saya buat ni. Okey, boleh type. Okay. Pergi dekat produk ni, Any Syrup ni, awak type dulu. Boleh type macam ni, dekat bahagian formula bar ni. Okay. Ini bukan nama dia, ini senarai sirap-sirap yang dia order, produk sirap dia. So, nampak macam serabut bila awak letakkan nama sirap dan juga senarai-senarai sirap yang dia beli. So, bagaimana kita nak simplify, nak mudahkan dia dalam satu kolom, satu row yang sama. Okey, inilah function next slide tadi. Alternate enter. Kalau kita hanya enter saja, dia tak ada function dekat situ. Function enter untuk Excel ni hanya untuk pergi ke next column. Nampak situ Bila saya enter, dia hanya akan pergi next column. Okey, sebab tu dia bagi function alternate enter untuk kita turunkan senarai di bahagian kolom atau row yang sama. Nampak kat sini Semua masing-masing cuba buat. Kita pakai keyboard je. Keyboard alternate enter. Cuba buat. Nampak senarai dia? Kan? So, kita boleh besarkan kolom dia, row dia tu.
Macam mana nak besarkan dia? Kita hanya drag sahaja kita punya column, row kita. Kalau kat sini row, kalau kat sini column, ini drag. Okay. Kalau kat sini tadi, ini row. Kita drag row. Okay, semua boleh? Itulah senarai dia. Yang ni kita guna apa tadi? Boleh ulang tak? Alternate enter. Alternate enter, yes. Okay. Saya harap semua boleh buat dan faham lah kat situ Ada dekat situ aja. Okay. Alternate enter. Lepas ni boleh gunakan banyak shortcut key yang cepat lah untuk Excel ni ya. Alright. Okay, insert row, delete row. Kalau saya tanya, boleh bagi tahu macam mana nak buat? Siapa nak tolong jawab? Apa dia ke? Insert row dan delete row. Insert row, delete row. Macam mana? Saya nak buat. Contoh. Boleh tak bagi contoh kat saya? Cakap je lah. Nak pergi mana, nak tekan apa. Tak tahu. Tak tahu. Tekan right click. Right click. Okay, kita kena pilih dulu row yang kita nak lah. Contoh salah satu row kat sini lah kita nak pilih. Kita kena select dulu. And then kita right click dekat row dia. Kita insert Sama jugalah kalau dekat area sini. Dekat area kolom. Katakan ada kolom baru. Kita nak tambah. Okay, contoh kat sini. Kita right click, insert. So ada kolom baru dekat sini. Dengan dekat sinilah. Okay. Okay. Macam mana saya nak select beberapa kolom dan beberapa row secara serentak? Macam saya buat sekarang. Agak macam mana? Saya pakai apa? Command function sahaja. Macam kita guna Word. Okay, kita kena select dulu satu kolom and then kita tekan control key dekat keyboard and then pilih next row. Boleh pilih lagi beberapa row dan beberapa kolom yang kita nak. Okey? Okey, kalau okey tolong cakap okey. Control key kat mana? Okey, CTRL. CTRL dekat keyboard. Keyboard tu yang awak type tu. Yang awak type tu nama dia keyboard. Ada yang tanya juga kat saya control tu kat mana? CTRL. CTRL tu dia punya shortcut, short form dia kepada perkataan control. ALT pula short form Alternate. kepada alternate. Lagi ada short form apa lagi sini? FN. Siapa tahu short form untuk FM ni apa? Tahu. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Okay. Alright. Okay Next. Okay. Kita dah pergi dekat sorting dengan filtering. Kenapa kena ada benda ni? Ini function yang Excel ada untuk memudahkan kita nak cari data kita lebih tepat, data kita lebih nampak lah tak sebenarnya data kita ada 10 ni je, mesti ada ribu-ribu dalam satu Excel tu.
Kita boleh guna function sorting dengan filter untuk kita cari data kita lebih accurate lah. Katakan produk dia tu ada pelbagai jenis kategori yang dia nak tengok. Okey. Okey, boleh bagi tahu saya sekarang dekat slide Excel ke? Dekat slide. Okey. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana cara nak guna sorting lah. Okay, first of all, kita kena make sure highlight dulu data kita sebelum kita nak guna function sorting dengan filter. Okay? So after that, kita pergi cari sorting and filter kita tu dekat sini saja. Sini ni kat mana? Kita make sure kita ada dekat tab home. Atas ni nama dia tab. Kalau disebutkan perkataan tab tu, sini semua atas ni tab. Ada tab file, tab home, insert, page layout dan sebagainya lah. Kita pergi dekat home. Kita cari perkataan sort dan filter. Ada huruf A, Z. Lepas tu ada funnel kat sini. Pilihlah Okay, kita pilih kat situ custom sort. Okay. Next. Katakan company tu nak tengok kategori. Kategori dia susun dari A kepada Z. Maknanya ikut alphabetical order lah. Okay. Saya nak tengok terbalik. Daripada Z kepada A. Kita klik OK. So, kita punya kategori kita dah dia sort ikut. Tadilah ikut dari Z kepada A. Okay. Kalau nak kepastian awak tengok ID ni dah tunggang langgang. ID ni tunggang langgang. So sebab apa? Dekat kategori kita tadi kita dah sort. Kita sort kategori, kita nak tengok kategori dari huruf Z kepada huruf A. Okay, kalau kita nak A kepada Z, kita ubahlah lagi. Kita ubah lagi Alright. Okay. Dia dah ikut A sampai Z. Okay, boleh Okay, yang ini nama dia sorting. Okay, sekarang kita tengok filtering pula. Okay, cara dia sama juga. Kita select kita punya data. And then kita pergi dekat tempat yang sama. Kita tekan filter. So, bila once you dah tekan filter, dia akan keluar arrow ni lah. Arrow pada setiap bahagian utama dia lah. ID-nya, produk, kategori, price and then expired date. So kita tengok dekat kategori. Katakan saya nak filter, hanya filter condiments sahaja. Condiments. So dia akan keluarlah jenis produk condiment sahaja. Ini tak bermakna data awak yang tadi hilang. Dia hanya filter saja. So dia filter saja. Kalau kita nak semua balik, kita kena select all balik. Pergi balik kategori, klik arrow dia, klik select all. So kita dapat balik kita punya data tadi. Okay. Functionnya macam tu. Okay. So kategori ni tadi dia dah tunggang terbalik dah lah Kita betulkan balik. Okay. Okay, setakat ni semua faham? Faham. Okay. Next. Ada tak masalah tentang cara dia nak isi price dia tadi? Price dia tak sama ke lain ke apa?
Okay, saya nak tunjukkan dua cara nak isikan numbering kat sini. Nampak dia accurate sikit lah. Okay, first kali kita kena select price ni. Kita kena select column ni dulu. And then right click. Kita pergi format cell untuk kita setting numbering kita. Kita pergi number So kat decimal place ni maknanya berapa titik perpuluhan kita nak ada dekat belakang dia. Hari ni tak ada. Kalau kita tambah lagi banyak lah dia keluar. Standard kita ada 2. Lebih pun boleh. Terpulang lah dekat masing-masing. So dia akan keluar lah kat sini. So kalau tak nak, kita boleh buang. Kita pergi balik kat tempat dia. Right click, format cell, number, decimal, ada 2. Okey, ni panjang lah cara dia. Kalau pendek saya bagi cara yang paling cepat lah dekat sini je. Kita pergi tab home, number. Kita tambah decimal dia kat sini. Kita boleh tambah. Kita boleh buang. Tambah, buang. Okey? Okey, semua boleh? Boleh. Okey. Okey, tadi price. Boleh. Okey. Sekarang saya nak ajar macam nak setting date atau tarikh. Sama lah macam tadi. Kita kena select column ni and then right click format cell. Right click format cell. Pergi dekat date. Okay, kat sini macam-macam jenis date yang kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih siap ada hari dia lagi. Kita boleh pilih ada single O pun boleh atau terbalik boleh. Atau ikut macam kalender orang putih boleh terbalik. Macam-macam lah. Macam orang putih dekat US dia terbalik macam ni. So saya nak pilih yang ni lah yang ada hari. Saya pilih. Okay, ni bukan maksud dia salah tau. Ini dia tak muat. Macam mana? Macam mana kita drag lah. Kita drag je kolom kita, lebarkan lagi. Kita drag, lebarkan lagi sampai semua dapat. Okey, boleh ya? Setakat ni nak tanya apa-apa? Semua boleh? Boleh. Okey. So, take 5 kejap. Boleh tak semua on microphone pula? Semua on kamera. Semua on kamera sebab saya nak selfie dengan semua. Saya nak berselfie. Yang tu baru nak betul tudung. Alright. Ada yang tu nampak rambut dia saja kepala. Okay. So, saya minta masing-masing buat peace ke. Buat macam ni. Okay. Ready saya nak print screen. Okay, 1, 2. 1, 2, 3. Okay, sekejap tau. Okay, saya nak ambil lagi 1.
Saya stop presentation sekejap. Satu lagi. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Thank you, Puan. Okay, belum habis lagi, jangan balik lagi. Oh, tak habis dah. Belum. Boleh. Saya take file nak ambil gambar dulu. Ada lagi ni, slide ada 1, 2, 3, 4, 5 slide. Kejap je lagi, kejap je lagi. Kalau you all cepat faham, lagi cepat saya habis. Okay. Okay, yang ni dah start untuk calculation lah. Nak minta awak isikan data. Puan. Sikit je lagi. Puan. Saya tak on lagi. Kejap saya nak buka kejap ya. Tak ada kan? Puan rekod. Ya. Pertemuan ni Puan rekod kan? Kenapa nak awak nak ke? Boleh. Boleh juga. Nanti saya balik. Saya tengah pergi Windows kejap. Okay. Untuk yang ini awak hanya tambah kolom untuk kuantiti dan juga total. Untuk kuantiti isikan semua senarai nombor yang dia tulis. Untuk total kosongkan sahaja. Okay, boleh type lah. File Excel pun saya akan bagi nanti. Cepat juga ni ya. Belum pukul 3 lagi. Semua ada dekat hostel ke dekat rumah ni? Kat hostel. 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 Rumah kami kat jumpa. Apa yang dia cakap kat hujung tu? Ada, mesti dia nak cakap something. Lepas tu dia off. Tak ada apa-apa Puan. Tak ada. So, kuantiti untuk setiap produk dia bezalah kat sini ada 5, 2, 6, 2, 3, 8, 12, 10, 2, 5. Boleh respon kat saya siapa yang dah siap. Saya. 1, Saya. 2. Okay, saya tunggu lagi 2 minit. Sebab benda ni sekejap je. Okey, saya harap semua dah siap.
Sebab saya belum type. Saya nak kena type dulu. Okey, saya dekat slide Excel ke? Boleh semua respon? Tak, gelap. Tak, gelap. Okey, Gelap sekejap, Puan. Gelapnya dunia. Sekejap ya. Okey. Okey, semua dapat? Dapat. Okey, sekarang saya tengah edit saya punya jadual. Okey. So, sekarang kita dah dapat ada kolom baru, quantity dengan total. So, sekarang ni saya nak ajar the simple way untuk kita calculate data kita lah. Contoh, produk pertama, produk cai harganya RM18 ada 5, kuantitinya 5. So, kita nak darabkanlah dua tu. Satu produk dia 18, kalau 5 produk berapa ringgit? So, kita ada cara nak total kat sini. Untuk Excel, kita kena start dengan equal atau kita panggil ni sama dengan lah. So, cari dekat keyboard simbol equal ni. Kita mesti start simbol kita dengan equal. Okay? Okay, kita start simbol kita dengan equal dan kita kena masukkan data 18 darab 5. So, bukan 18 darab 5 yang kita kena masukkan. Kat sini kita kena letak row apa, kolom apa. Kita start dengan kolom RM18. Kolom RM18 ada dekat E5. Okey. Kolom dan row RM18 dekat E5. Kita kena start kolom baru kita isi row. Kita isikan dan kita darab. Okey, untuk simbol darab Excel kita gunakan simbol bintang kat situ Kalau untuk bahagi slash. Okey. So E5 RM18 darab 5 kuantitinya 5. So RM18 darab 5. 5 dekat mana? G5. G5. So Macam mana nak tekan darab tadi? tekan darab dekat simbol. Simbol tu ada dekat nombor 8. Simbol bintang. Simbol bintang dekat keyboard. Jumpa tak? Saya panggil bintang lah. Jumpa. Saya panggil bintang lah. Tak tahu lah orang lain panggil apa simbol ni. E5 row E kolom 5 darab row G kolom 5. Nampak macam susah tapi jadi saya ajar yang senang Okey, biar dah dapat ni kita enter, kita dapat jumlah dia lah. So RM18 darab 5 adalah RM90. Okey, kita buat lagi sekali Kita buat sama-sama supaya semua orang boleh dapat. Kita start over balik, kita gunakan simbol sama dengan ni atau equal. Okey, kita pilih produk Chang ni pula yang berharga RM19 darab 2. Okey, ni saya ajar cepat sikit. Pilih je kotak dia. Pilih je kotak dia. Pilih tu macam mana? Kita select kotak tu. Lepas tu kita darab kotak ni. Ni saya buat paling slow. Okay, tengok lagi sekali.
start balik dengan simbol equal. Simbol equal. Lepas tu kita pilih kotak price RM19. Kita darab. Kita darab guna bintang. Kita darab kuantitinya 2. Kita pilih aja. Pilih kotak. Pilih kotak guna mouse. Saya galakkan masing-masing guna mouse berbanding touchpad. Touchpad ni kan kalau dia sentuh tempat lain takut salah calculation. Okey, bila dapat dua nilai ni kita enter saja. Untuk dapatkan nilai kita enter. Sekali lagi ya saya tunjuk. Kita start dengan equal sama dengan kita pilih price dekat row yang sama darab quantity row yang sama. Pilih je. Kita tekan, kita tekan, kita tekan, kita tekan, enter. Okey. Boleh respon kat saya, semua boleh buat? Boleh. Boleh. Boleh puan, boleh. Alright. Okay. Okay. Okay, sebelum tu kita siapkan untuk semua harga ni lah. Kita siapkan satu-satu. Okey. So kita dah siap lah total untuk semua produk yang kita dah isi Okey, next last sekali. Second last, bukan last Second last. Second last kita nak total up semua harga yang ada dekat dalam produk ni. So macam mana kita nak buat? Okay. Kita buat satu bahagian untuk total semua harga ni dahulu. Awak buatkan satu kotak kat sini. Okay, macam saya buat ni. Okay, macam ni Lepas dah siap kotak ni. And then make sure awak dekat kotak yang betul untuk dia buat calculation. Kita nak gunakan function sum dekat Excel Dia ada dua tempat. Penggunaan dia sama. Satu kita boleh jumpa dekat home ni saja. Sum ni ada dekat sini. Dia simbol dia macam huruf E. Macam huruf E. Satu ada dekat sini. Satu lagi ada dekat formulas. Formulas ni nama bar dia formulas, kita pergi auto sum kat sini lah. Simbol dia sama. Okay, awak pilih. And then dia akan tolong total up. Start daripada RM90 sampai RM155 dia akan totalkan dekat kita. H5 dia total sampai H14. Maknanya dari kolom 5 sampai kolom 14 dia tolong total upkan lah jumlah harga produk-produk ni. Okay, kita cuma enter saja. And then kita dapat nilai dia lah. Okay, semua dapat macam saya dapat. Dapat. Okay, very good. Kelas petang ni kelas paling cepat lah yang saya ajar. Okay, last sekali. Last sekali kita tengok macam mana kita nak terjemah jadual dalam bentuk carta yang kita nak tunjuk. Nanti kalau awak ada presentation kan nak tunjuk macam mana berapa besar ketumpatan konkrit, ketumpatan tar kan awak nak tunjuk lah. Ketumpatan yang awak dah saring
Saring pertama dengan saring yang ke berapa belas tu berapa lagi banyak. Macam tu lah. So cara dia, okay, pilihlah awak nak bahagian mana yang kita nak lah. Contoh nama produk dengan kuantiti dia. Okay, macam mana saya nak pilih dua-dua ni serentak? Ingat tak tadi macam mana saya ajar? Nak pilih dua-dua kolom ni serentak. Control. Kontrol. Lepas tu tekan. Tekan control, yes. Kita pilih produk dengan kuantiti and then kita cari chart lah. Chart ni ada dekat bahagian insert ni Insert chart. So kita pilih chart yang sesuai. Contoh kat sini saya nak ambil kolom chart atau bar chart lah kat sini. Contohnya 3D, wow. 2D, wow. 3D bar, wow. 3D lah. Nampaklah sikit kan produk dia ni. So dekat sini dia automatically akan convert jadual kita lah. Yang penting kita punya data kita dah make sure betul. Kalau dekat tab awak ada kat sini, awak boleh pilih macam-macam jenis lagi lah. Data bar yang awak suka. Nak sengit boleh. Nak ke tepi boleh. Kalau dia tak keluar kat sini, dia ada dekat sini. Chart style. Ada gambar macam berus. So awak boleh pilih cara yang sama macam kat atas tadi. Atau awak boleh pilih warna apa yang awak nak ubah. Contoh saya nak warna ni. Tapi saya nak style lain. Contoh ya. Okay. Ni style lah. Ni style. Macam-macam lah style dia. Okay. Okay. Pilihlah. Pilih mana yang awak suka, mana yang awak berkenan. Ataupun jenis yang sukakah hitam putih. Boleh pilih lah. Style macam mana yang dia nak lah. Okey, contohnya awak dah tik nak pakai yang ni. So boleh save lah. Save awak punya data. Okey. So macam mana nak save? File, save as. Contoh kat sini latihan. Okey. Macam ni. So macam mana kita nak masukkan data-data ni directly terus pergi kat Word. Okey, boleh tak siapa-siapa bagi tahu cara-caranya? Boleh siapa-siapa respon? Kontrol ke? Kita boleh copy. Kita nak letak dia dekat Word. Kita copy saja. Ctrl C atau kita tekan copy dekat atas ni. Copy. Kita buka Word. And then kita pastekan kita punya data kita yang baru je kita siap buat tadi. Kat sini Saya tak nak yang ni, saya nak delete. Okey. Kalau tak cantik kita buang lagi, kita buat yang baru. Contoh ni saya tak nak lah ni, tak cantik. Delete.
Delete je lah dekat button delete. Okay, kita copy balik macam biasa tadi. Letak kat tepi dulu lah. Okay, kita select data, kita copy, kita pergi Word, kita paste. Okay. So, semua dapat So, ada yang cakap macam mana saya nak adjust bagi kecil ni. So, adjust je dekat atas ni. Boleh adjust atas ni. Ikut macam mana awak nak lah. Macam tu. Okay. So, kita highlight dia letak kat tengah. Okay, ini data kita. Dah siap lah. Data kita satu. Macam mana saya nak copy pula jadual saya tadi ni. Kita just tekan jadual kita, kita copy, Ctrl C atau kita pergi pilihan copy di sini. And then kita paste sahaja. Macam ni, okay? Kalau tak nak, kita nak buat lain, kita edit dulu kat sini. Okay, macam tu. Okay, save sahajalah. Nak apa Saya baru baca you punya ni. Chat ni. Sampai saya nak kena mute lah. Okay. Buat. Ulang balik bagi chat tu. Copy paste tu ke? Okay, macam ni. Saya ulang sekali Okay. Okay, ini kita punya. Tak nampak slide buat? Ni dah. Dah. Okay, ini kita punya Excel tadilah yang saya dah editkan untuk awak semualah. Okay. Katakan tadi kita nak data-data ni tadi kan. Kita buat macam biasa, kita select data yang kita nak ni. Yang ni saja. Katakan saya nak jadual ni saja. Kita select dan kita copy. Kita ada dua cara, Ctrl C dekat keyboard, Ctrl+C kat keyboard atau kita pilih function copy dekat sini je. Dekat anak panah yang saya tunjuk ni Copy. And then kita buka Word. Contoh kosong Word kita blank kan. And then kita paste saja kat sini. Ctrl V atau Ctrl+V ataupun kat sini kita paste. Okay, nampak semua kat sini? Macam mana saya nak adjust ni? Kita adjust je guna ruler dia. Ruler dia ni boleh adjust jadual. Okay. Ni jadual yang awak dah siap buat tadilah. Masa belajar tadi Okay. Okay, dapat? Dapat semua, dapat? Ni jadual. Dapat. Okay. Untuk Gempaknya. bar chart, samalah. Sama juga. Kita select chart kita ni. Okay.
Kita klik sahaja and then kita copy. Control C, Ctrl C atau kita copy dekat sini. Kita dekat Word, kita paste sahaja. Senang. Kita tak payah nak buat guna semua benda-benda ni dekat Word lah. Maksudnya kita ada option lah. Option kita nak buat jadual ni cantik-cantik dekat Excel. Elok sikit lah berbanding pakai Word je semua kan. So, organize lah benda ni. Tak apa, yang di file ni pun nanti saya akan bagi. Okay. Last. Ini penilaian kelas digital Excel. Saya nak bagi dekat chat. Okey, minta semua isikan apa? Penilaian ni lah. Okey, sekejap saya paste sekali lagi kat sini. Okey. So, saya ada paste juga dekat grup WhatsApp penilaian kompetensi digital Excel. Okey. Minta semua dapat isikan yang ni. Okey. Sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya tentang Excel ni ke? Line internet okey kat sini? Okey, je. Boleh lah. Kenapa nak main game ke? Boleh lah. So, saya harap semua boleh dapat ilmu untuk hari ini, modul Microsoft Excel ni. Kalau siapa yang nak rakaman ni, mungkin saya bagi link kot sebab dia mungkin berat. Dia mungkin berat. Atau saya upload dekat YouTube lah untuk memudahkan awak boleh view semula. Nanti saya upload lah. Nanti saya bagikan link tu
And then semua boleh tengok. So option mana lebih mudah? Nak download ke nak tengok kat YouTube? YouTube. YouTube. YouTube senang kan? Okay. Sama-sama. Okay. InsyaAllah ada rezeki. Lepas ni saya upload kat YouTube. Sebab nak upload pun kena makan masa kan. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir hari ini ya. Harap semua dapat belajar tentang kemahiran digital Microsoft Excel. InsyaAllah ada rezeki minggu depan kita jumpa pula lah untuk modul PowerPoint Okay. Terima kasih banyak hadir pada kelas online kita hari ini ya semua. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Puan. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Ada rezeki jumpa lagi. Saya kat sini je. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Bye. 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 Saya kau dah. Dia handsome dia. Bodoh. Kata kau gede. Kata kau gede, demo dari Pak Hito, demo tahu sekarang mana. Demo sudah kecil belakang, demo buat gitu. Awet boleh buat gini. Demo ketat, demo buat. Boleh tinggal aku seorang. Aku boleh tinggal.